dan Wan Si segera bangun. Datuk juga begitu. Dalam beberapa saat saja lelaki itu hilang dari penglihatan Datuk dan Wan Si. Serentak dengan itu, terdengar suara jeritan Latifah yang cukup keras dan nyaring. Datuk dan Wan Si segera masuk ke dalam bilik Latifah. Latifah berguling-guling atas lantai, kedua belah tangannya memegang batang leher. Matanya kelihatan merah. Haji Azhar dan isterinya tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada menangis. Wan Si segera memegang pergelangan kaki kiri Latifah. Ditekannya dengan sekuat hati atas lantai. Jeritan Latifah berhenti dan tidak lagi berguling-guling atau meronta-ronta. Wan Si menyuruh Haji Azhar mengangkat anaknya ke atas tilam. Datuk rapat kepada Wan Si dan mendengar dengan teliti apa yang dicakapkan oleh Wan Si padanya. Datuk keluar dari bilik untuk beberapa minit. Masuk kembali dengan kain hitam terselipang di bahu. Wan Si menyambar kain hitam itu lalu melibas ke badan Latifah 3 kali berturut-turut. Datuk duduk di hujung kepala Latifah. Dia membaca sesuatu. 3 kali dahi Latifah ditampanya dengan belakang tangan. Latifah bangun dan terus duduk. "Apa yang kau nampak nak?" tanya Wan Si. "Orang hitam mengajak saya keluar." Suara Latifah merendah. "Lagi apa yang dibuatnya pada kau?" sangga Datuk. "Dia lari dengan tiba-tiba," jawab Latifah tenang. Wan Si terdiam seketika. Dia meminta pensel dan kertas. Bila kertas dan pensel sudah ada di tangannya, dia menulis sepotong ayat Al-Quran. Kertas yang sudah ditulisnya itu diserahkan pada Haji Azhar. "Bacalah ayat ini," ke telinga Latifah bila dia agak resah. "Dan kau harus mengamalkannya," ujar Wan Si. "Caranya?" tanya Haji Azhar. "Baca 100 kali selepas kau sembahyang yang 5 waktu. Bila dia sebati dengan dirimu, banyak faedahnya. Untuk menghalau hantu syaitan." Cukup lembut nada suara Wan Si. Serentak dengan itu dia menyerahkan sebatang besi pendek yang berbentuk tulang. Menurut Wan Si, besi itu adalah besi tulang lengan mawas. "Besi ni saya tinggalkan pada awak untuk 3 minggu, lepas tu saya ambil balik," tambah Wan Si. Besi tulang mawas bertukar tangan dari Wan Si ke tangan Haji Azhar. "Untuk apa?" "Untuk mengubat penyakit anak kau," sahut Datuk. "Kalau dalam tempoh 3 minggu, anak saya tak baik macam mana? Dengan pertolongan Allah anak kau akan baik. Percayalah, dengan syarat selama 3 minggu, jangan beri sesiapa menemui Latifah, kecuali kau dan emaknya." Wan Si memberikan sebuah keyakinan dan harapan pada Haji Azhar. Haji Azhar tersenyum. Sebelum meninggalkan bilik Latifah, Wan Si berpesan pada Haji Azhar supaya mengunci bilik dari dalam dan jangan memperhiraukan dengan apa yang berlaku di luar. Haji Azhar angguk kepala. Rumah Haji Azhar cukup besar. Ada 8 bilik di dalamnya. Jarak bilik Latifah dengan anjung rumah memang agak jauh juga jaraknya. Pada mulanya Haji Azhar menawarkan 2 bilik penginapan untuk kami, tetapi Datuk dan Wan Si menolak dengan alasan tidur di anjung lebih baik. Tidak panas serta mudah menjalankan kerja-kerja untuk mengubati Latifah. Saya resah tidak menentu. 2-3 kali saya memejamkan mata. Saya tidak juga mahu tidur. Lampu gasolin sudah lama dipadamkan. Digantikan dengan lampu minyak tanah sengaja dipendekkan oleh Datuk. Cahayanya sekadar cukup menerangi wajah Datuk dan Wan Si, tetapi lingkaran cahaya lampu itu sampai juga ke muka saya. Agaknya kerana itulah saya tidak dapat tidur. Saya merenung ke arah Datuk dan Wan Si. Mereka sedang membalut rokok daun sambil bercakap sesuatu. Saya mula terdengar kokok ayam bertalu-talu. Saya kira sudah hampir pukul 2 malam. Dugaan saya tepat sekali. Tidak lama lepas itu, terdengar bunyi jam loceng Haji Azhar berbunyi 2 kali berturut-turut. Angin malam yang bertiup menambahkan rasa dingin di badan. Saya terpaksa membengkokkan badan, seperti angka 5. Sayup-sayup saya terdengar suara burung hantu dan suara anjing menyalat panjang. Datuk dan Wan Si masih juga belum tidur. Tiba-tiba, Datuk dan Wan Si melompat dan lampu padam. Bila Datuk menyalakan lampu minyak tanah kembali, terdapat batang pisang berkembar 2 terletak atas lantai di anjung rumah. Batang pisang itu seolah-olah baru lepas digunakan untuk memandikan mayat. Bila Datuk mahu menjamah batang pisang tersebut, cepat-cepat Wan Si menyepak tangan Datuk. "Jangan dipegang," kata Wan Si. Saya menggeletar sendirian.
2 kali saya cuba bangun, tetapi saya terjatuh dengan sendiri hingga kain yang saya pakai terlucut dari pinggang. Saya bogel dalam sinar sama-sama cahaya lampu minyak tanah. Wan Si yang terpandangkan saya turut tersenyum. "Kau pergi ke sana," katanya pada saya, sambil merungut kerana Datuk membawa saya. Tanpa banyak bicara, saya aku dengan perintahnya. Saya bersandar pada tiang rumah. Saya lihat dari batang pisang itu keluar asap berkepul-kepul. 2-3 ekor kelawar hitam berterbangan dengan bebasnya di anjung rumah. Kelawar hitam itu akan kencing. Airnya merah macam darah. Di luar anjung, kedengaran bunyi deru angin yang cukup kuat. Saya lihat ada bayang putih memanjang melayang di halaman rumah. Darah saya tersirap. Benda putih itu masuk ke dalam kawasan anjung dan hilang betul-betul di tengah-tengah batang pisang. Suasana di luar rumah agak gamat juga dengan bunyi suara kokok ayam, salakan anjing dan suara jampuk bersahut-sahutan. Kelawar yang hinggap di bahagian anjung rumah terus bersuara, cukup seram. Giginya yang putih berkilat itu nampak tajam di samping memperlihatkan taringnya. Saya jadi tidak tentu arah. Berdiri salah, duduk pun salah. Apakah syaitan-syaitan ini akan meragut nyawa saya? Timbul pertanyaan dalam diri. Dalam keadaan yang serba gawat itu, saya masih dapat membaca beberapa potong ayat Al-Quran yang saya kira dapat menghalau syaitan-syaitan itu. Datuk dan Wan Si kelihatan tenang memandang batang pisang yang berasap itu. Wan Si berdiri lalu mengangkat sebelah tangannya ke atas. Lengan tangan kanan yang diangkatnya itu dirapatkan pada lubang telinga kanannya. Sementara tangan kirinya diletakkan atas dada, kaki kanannya mendapat 2 tapak ke depan. Manakala kaki kirinya dibengkokkan sedikit, Wan Si menjerit sekuat hati. Bila jeritannya berakhir, dia bercakap dalam logat bahasa bawaan. Selesai dia bercakap, beberapa ketul batu dan kayu berterbangan masuk ke dalam anjung rumah. Wan Si sedikit pun tidak bergerak. Bunyi suara kucing hutan melalat di bawah rumah. Beberapa ekor tupai hitam, entah dari mana datangnya berlompatan di lantai. Semuanya melompat ke tanah. Sebab saja tupai-tupai itu raib, seekor beruk besar muncul di depan Datuk dan Wan Si. Kali ini Datuk marah ke depan dan menolak Wan Si ke belakang. Saya agak, tentulah Datuk tahu bahawa kawannya itu tidak berdaya menentang cubaan syaitan-syaitan itu. Datuk berpulut tubuh. Dia membaca mentera hingga tubuhnya kelihatan berasap. Batang pisang di tengah anjung bagaikan diangkat orang, bergerak sendiri menuju ke muka pintu dan hilang dalam gelap. Tempat batang pisang itu digantikan dengan api yang menyala ganas. Bahang panas itu terasa ke muka saya. Wan Si mengambil uncang hitam lalu memukul ke arah api. Api itu mula runduk. Wan Si memukul lagi hingga api itu bertukar menjadi bara sebesar bola pingpong. Bara itu terbang, berlega-lega dalam rumah, akhirnya keluar menuju ke pondok tempat saya dan Datuk serta Wan Si beranung dulu. Pondok itu terbakar. "Orang ni benar-benar mahu memalukan keluarga Haji Azhar dan mahu membinasakan kita," kata Wan Si sambil melurut dengan kirinya dengan tapak tangan kanan. Dalam beberapa saat saja, pondok itu hancur menjadi abu. Bara api sebesar bola pingpong menuju ke arah kepala Wan Si. Cepat-cepat Wan Si mengelakkan diri. Sementara itu, Datuk masih berusaha untuk menghalau syaitan-syaitan ganas itu mengikut kemampuan yang terdaya olehnya. Bara api sebesar bola pingpong terus berlega-lega dalam ruang anjung. Wan Si mula bertindak. Saya lihat mukanya berubah. Mulutnya terus bercakap dalam bahasa bawaan. Wan Si membalut tangan kanannya dengan uncang hitam. Kemudian bola bara api itu dipegangnya sekuat hati. Saya lihat tapak tangannya berasap. Saya kira dalam hal ini Wan Si lebih gagah dan banyak ilmu dunianya jika dibandingkan dengan kehandalan yang terdapat dalam diri Datuk. Datuk tersandar di dinding. Mukanya kelihatan biru. 2 kali Datuk terbatuk dan mengeluarkan darah yang cukup kental. Saya urut belakang Datuk. Wan Si meletakkan bola api yang sudah menjadi seketul arang itu di tengah anjung rumah. Dia rapat pada Datuk. 2 kali dia menumbut belakang Datuk. Datuk terbatuk. Dari mulut Datuk keluar segumpal cacing tanah dan ulat bulu. Cacing dan ulat bulu itu bergerak atas lantai. Wan Si memukulkan uncangnya ke muka Datuk. Datuk segera pulih. Wan Si kembali ke tempat arang yang diletaknya. Arang itu masih berasap.
Bila asapnya hilang, saya lihat ada kepala manusia terletak di situ, berlilit dengan kain. Matanya terkedip-kedip merenung ke muka Datuk, bagaikan minta pertolongan. "Saya kenal dia, Wan Si," kata Datuk. "Siapa manusia ni?" "Bawah orang asli, dari Batu 16. Saya pernah bertemu dengannya 2 kali," terang Datuk dengan jujur. Wan Si tersenyum. Wan Si duduk bersila di depan kepala manusia yang seolah-olah melekat pada papan lantai itu. "Kenapa kau buat jahat dengan orang?" tanya Wan Si. "Saya dapat upah encik," jawab kepala itu dalam gaya bahasa orang asli bercakap Melayu. Matanya terkelip-kelip macam katak buru kena sembur air. "Wan Si atau Datuk, biarkan mereka dengan tugas mereka. Saya cuma mahu melihat peristiwa ini sebagai bahan kenangan atau sejarah yang tersimpan dalam diri saya. Itu saja tekad saya." "Siapa yang mengubah kau?" Datuk menyoal. "Orang kampung ini juga." "Siapa namanya?" "Tak boleh cakap encik, itu sumpah saya." "Awak tahu, kerja awak ni menyusahkan saya dan orang lain." Kian keras nada suara Wan Si. Datuk mula resah. Dia berpusing-pusing 2-3 kali di depan kepala yang terlekap di lantai. "Tak tahu encik, dia datang minta tolong," katanya orang itu meludah mukanya waktu dia usik-usik untuk ajak kahwin. "Orang itu maki dia, jadi saya ingat perbuatan orang itu tak baik menghina sesama manusia, kerana itu saya tolong dia." Bagaikan mahu berbuih mulut orang itu bercakap, "Cukup siksa." Datuk dan Wan Si berbisik. Kepala yang terlekap di lantai kelihatan bergerak-gerak. Mukanya berpeluh-peluh. 2-3 helai rambutnya gugur. Suasana malam yang tadi agak kawat sekarang sudah cukup tenang. "Awak mesti bercakap betul dengan saya, kalau tidak saya botakkan kepala awak di sini." Wan Si mula mengugut. Datuk menggigit bibir. "Jangan buat jahat dengan orang encik." "Saya tak buat jahat, awak yang mulakan dulu." "Saya mengaku, saya dah kalah." "Encik kuat. Apa yang encik mahu sekarang? Jangan kacau orang di Baro, nanti orang di darat susah." "Siapa orang di Baro yang upah awak?" "Baiklah encik, kalau saya cakapkan, encik mesti berjanji dengan saya tidak balas dendam." "Kami tak mahu balas dendam, kami cuma mahu tahu saja." "Orang itu akan datang sendiri berjumpa encik minta maaf." "Saya akan suruh dia jumpa encik." "Bila?" potong Datuk dengan cepat. 2 hari lagi." Selesai saja orang itu bercakap, Wan Si pun memukul kepala orang itu dengan uncang yang dibuat dari kain hitam. Kepala orang itu pun hilang. Jam milik Haji Azhar berbunyi 4 kali berturut-turut. Dingin subuh mula meresap ke batang tubuh saya. Dalam kedinginan yang menggigit tulang itu saya terlelap. Bila saya membuka kelopak mata, matahari pagi sudah pun memancarkan sinarnya di halaman rumah. Murai dan merbah sudah pun berhenti berkicau. Datuk dan Wan Si duduk bersila panggung sambil menghisap daun rokok nipah. Mereka merenung ke arah pondok yang tertegun gagah di bawah kelopak matahari pagi. Kepala saya terasa pening kerana malam tadi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri pondok itu musnah dijilat api. Apakah saya bermimpi atau ditipu oleh perasaan takut yang menguasai diri saya? Timbul berbagai pertanyaan dalam hati kecil saya. Kenapa pondok ini tidak hancur tok? Malam tadi saya lihat terbakar. Itulah pertanyaan pertama pagi itu saya ajukan pada Datuk. Datuk merenung muka saya sambil tersenyum. "Memang terbakar, tetapi dibakar oleh syaitan," balas Datuk. Saya terdiam. Memanglah perkara ini tidak masuk di akal. Kalau diceritakan pada sesiapa pun tidak ada orang yang percaya, sedangkan pada kenyataannya saya melihat kejadian-kejadian itu sendiri. Bila Datuk melihat saya termenung panjang, dia pun menghampiri saya dan menyatakan apa yang saya lihat itu bukanlah satu perkara yang aneh. Semuanya terjadi atas kemahuan Allah yang Maha Besar. Allah itu Maha Pemurah dan Penyayang. Jadi, tingkah saya, Dia akan memperkenankan apa juga yang diminta oleh makhluknya sama ada jahat atau baik. Kalau minta jahat bagaimana? Dipenuhinya dan tanggunglah akibat dari permintaan itu. Sebagai manusia kita diberikan fikiran untuk meminta sesuatu yang baik atau jahat. Saya pun angguk kepala mendengar cakap Datuk itu. Dalam masa yang sama Haji Azhar minta Datuk dan Wan Si duduk sebulan di tempatnya. "Minta maaf, saya banyak urusan. Saya boleh tunggu hingga hari Jumaat kerana ada orang yang akan datang ke sini?" Saya lihat wajah Wan Si cukup tenang. "Siapa?" soal Haji Azhar.
Nantilah saya beritahu kemudian, lagipun saya mesti balik cepat kerana saya belum lagi membuat persiapan untuk. Suara Wan Si terhenti. Dia merenung keluar pada pepohon rambutan dan langsat yang disentuh angin pagi. Matahari terus bersinar garang. Nak ke mana selepas mengubat anak saya ni? Saya nak berangkat ke Tanah Suci. Jawapan Wan Si itu amat mengejutkan hati Datuk. Memang sebelum ini, Wan Si tidak pernah menceritakan hal itu padanya. Saya merasa amat kagum dengan Datuk dan Wan Si yang tidak mahu menceritakan apa yang dialaminya malam tadi pada Haji Azhar. Meskipun Haji Azhar bertanya beberapa kali, seolah-olah mereka sepakat merahsiakan perkara itu. Bagi menanti hari Jumaat yang ditunggu, saya dan Datuk serta Wan Si ke cangkat banja dan cangkat melintang mencari akar-akar kayu dan pucuk-pucuk hutan. Akar-akar kayu yang dipilih itu dijadikan minuman menggantikan kopi sementara pucuk-pucuk kayu dijadikan air pembasuh muka selepas menunaikan sembahyang subuh. Menurut Wan Si, akar-akar kayu itu berguna bagi mencegah sakit buah pinggang, darah tinggi. Pucuk-pucuk hutan pula berkesan bagi perjalanan darat di samping mengekalkan wajah supaya kelihatan muda dan merah. Memang sudah menjadi amalan dalam hidup Datuk selepas menunaikan sembahyang subuh, dia akan membaca Quran. Begitu juga dengan Wan Si. Saya disuruh oleh Datuk membaca surah Yasin. Kelam kabut juga saya dibuatnya oleh Datuk. Bagaimana tidak menggelabah bila Datuk menyuruh saya membaca surah Yasin tanpa naskah Yasin. Bila melihat saya dalam keadaan cemas begitu, Wan Si memberikan naskah Yasin pada saya. Kau mesti ikut macam Datuk kau, boleh baca Yasin tanpa buku, ujar Wan Si. Dah diajar, tapi cucu saya ni keras kepala sikit, tingkau Datuk. Disambut dengan ketawa yang memanjang dari Wan Si. Ketika matahari mula bersinar, dari muka jalan masuk ke rumah Haji Azhar, kelihatan seorang pemuda berbadan tegap mendatangi ke arah Datuk dan Wan Si. Sebaik saja sampai di kaki tangga, pemuda itu memberi salam. Wan Si mempersilakannya naik. Jangan mengapakan saya, malam tadi saya tak boleh tidur, badan saya macam terbakar hangat sampai ke pagi. Terus terang pemuda berkulit hitam manis, berhidung mancung dan rambut ikal itu meluahkan rahsia dirinya. Wan Si dan Datuk berpandangan. Badan saya masih terasa dingin, walaupun matahari bersinar terang, kabus nipis kelihatan keluar dari bumi di antara pepohon manggis dan langsat. Suasana di kampung belanja kiri pagi itu terasa cukup tenteram dengan kicau burung melompat dari dahan ke dahan. Apa sebabnya awak datang ke sini? Datuk bersuara parau. Sayalah yang mengupah bomah orang asli memasukkan kain batik ke dalam perut anak Haji Azhar, sambung pemuda itu sambil merenung lantai. Wan Si memperkemaskan silanya. Kau harus tahu membuat atau menganiaya sesama manusia satu dosa besar. Allah tidak dapat mengampunkannya sekiranya orang yang kena aniaya itu tidak memaafkannya, terang Wan Si. Saya tahu, saya bertaubat Tuan, saya melakukannya kerana mengikut nafsu. Sebaik saja pemuda itu selesai bercakap, Haji Azhar dipanggil oleh Wan Si. Haji Azhar pun segera datang. Duduk bersila di antara Datuk dan Wan Si. Inilah orang yang saya tunggu, kata Wan Si pada Haji Azhar. Biji mata Haji Azhar terbeliak. Dia kenal benar dengan pemuda itu, pernah bekerja dengannya sebagai pemandu bot penambang dari belanja kiri ke Pekan Parit, di seberang tebing Sungai Perak. Haji Azhar tahu pemuda itu boleh bergerak bebas dalam kawasan rumahnya. Orangnya pendiam dan bersopan santun. Apa, dia keluarga awak? Satu pertanyaan keluar dari mulut Haji Azhar. Tidak Tuan Haji, pendek jawab Wan Si. Habis kenapa dia jumpa awak? Usah tanya tentang hal itu, kalau awak sayangkan anak awak, jangan rosakkan budak ni, jangan dipukul atau membalas dendam. Saya tak faham, saya boleh beri awak faham, tapi awak jangan membalas dendam kerana perbuatan itu ditegah oleh agama kita yang suci. Kalau awak boleh memenuhi syarat ni, awak akan bahagia hidupnya dan pemuda ini akan tenteram jiwanya. Saya berjanji. Satu keputusan tegas dari Haji Azhar. Datuk serta Wan Si berdiri. Pemuda dan Haji Azhar duduk berhadapan sambil bersalaman. Waktu salam keduanya belum terbuka. Datuk membaca ikrar yang bermaksud bahawa Haji Azhar tidak akan membalas dendam dan pemuda itu akan bertaubat. Selesai saja ikrar itu dibuat, barulah Wan Si menceritakan apa yang dilakukan oleh pemuda itu terhadap anaknya. Badan Haji Azhar saya lihat menggigil menahan marah.
Bila semua urusan selesai, pada sebelah malamnya diadakan kenduri doa selamat. Dan pada keesokan harinya kami bertiga pun berangkat meninggalkan kampung belanja Kiri. 2 bulan lepas itu, saya dijemput oleh Haji Azhar datang ke rumahnya lagi sekali untuk menyaksikan Latifah bersanding dengan pemuda yang dipilih oleh Haji Azhar. Dengan pemuda pilihan bapanya itu, Latifah memperolehi 2 orang anak. Sekarang Latifah menetap di Kulai Johor. Menurut cerita yang terbaru saya dengar, anak sulung Latifah sudah melahirkan 2 orang anak. Haji Azhar meninggal dunia dalam tahun 1980 di Belanja Kiri kerana sakit tua. Isterinya masih lagi hidup dan tinggal bersama Latifah. Pemuda yang mengupah bom Siam itu meninggalkan kampung Belanja Kiri sesudah meminta ampun dan maaf pada Haji Azhar. Walaupun perkahwinan Latifah pada hari itu cukup meriah, tetapi Datuk tetap berwajah suram kerana wansi yang banyak berjasa pada keluarga Haji Azhar tidak dapat datang. Dia meninggal dunia di Tanah Suci. 2 hari selepas menghadiri majlis perkahwinan anak Haji Azhar itu, saya dengan Datuk pergi ke Cangkat Pinggang dekat Kampar kerana urusan membeli tanah dusun. 2 malam tidur di rumah ketua kampung Cangkat Pinggan. Lepas itu kami bertolak ke Tapah. Di Tapah, Datuk menginap 2 hari di rumah kawannya di Lubuk Katak, kira-kira suku Batu dari Pekan Tapah. Pada keesokan harinya, saya dengan Datuk bertolak dari Pekan Tapah menuju ke Cameron Highlands. Sampai di Batu 16, Datuk memetik loceng bas. Kami turun di situ. Dari gigi jalan kami memasuki satu lorong yang kiri kanannya ditumbuhi pokok-pokok hutan. Di hujung lorong itu, terdapat sebuah perkampungan orang asli. Tidak jauh dari kampung orang asli pada masa itu, terdapat beberapa buah bangunan pekerja-pekerja yang terlibat dengan pembinaan projek hidroelektrik dan kebanyakan pekerjanya terdiri daripada pemuda-pemuda Melayu terutama di bahagian buruh kasar seperti menebut terowong dan meratakan batu. Pergerakan pekerja-pekerja itu dapat dilihat dengan mudah dari perkampungan orang asli yang terletak di kawasan tanah yang tinggi. Sekarang projek itu sudah siap. Kedatangan saya disambut dengan baik oleh bomoh orang asli yang berwajah agak garang itu. Namanya Abah Lanjut. Dia mempersilakan saya dan Datuk duduk di anjung rumahnya. Apa yang mendatangkan rasa kurang senang dalam diri saya bila melihat anjing kepunyaannya berkeliaran dalam rumah. Hati saya agak terhibur kerana dari radionya terdengar suara Salomon mendendangkan lagu Mengapa Dirindu yang menjadi lagu top ketika itu. Kerana mahu menghormati Datuk dan saya yang diketahuinya tidak berapa senang dengan keadaan rumahnya, lalu dia menempatkan kami di sebuah pondok yang keadaannya cukup bersih, siap dengan tempat tidur dan tika sembahyang. Menurut Bah Lanjut, pondok itu memang dikhaskan untuk orang Melayu dan Islam bermalam bila meminta ubat darinya. Dalam pertemuan itu Bah Lanjut berkali-kali minta ampun dan maaf atas perbuatannya di masa lalu. Malah, dia sanggup mengajar beberapa ilmu yang ada pada dirinya untuk Datuk. Hasratnya itu tidak ditolak. Datuk mahu menuntut ilmu darinya asalkan ilmu yang dituntut itu tidak bercanggah dengan hukum-hukum Allah. Bagi tujuan itu, Datuk dan saya terpaksa tinggal di perkampungan orang asli itu selama 2 minggu. Di sini tugas saya bertambah lagi. Terpaksa menjadi tukang masak pada Datuk di samping berburu ayam hutan dan pelanduk untuk lauk makan tengah hari dan malam. Beras disediakan oleh Bah Lanjut hasil dari tanaman padi humannya di lereng bukit.